Okey, baik, bertemu kembali dalam Siasat Pagi Malaysia. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami, dan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami hari ini di studio, kita nak kupas berkenaan dengan topik demam denggi. Memang kerap kali kita sentiasa war-warkan di Selamat Pagi Malaysia, tapi kita nak ketahui apakah status terkini demam denggi sekarang ini dan bahayanya untuk anda semua. Selamat pagi diucapkan kepada dua tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini, iaitu Dr. Sukhvinder Singh Sandhu selaku Pakar Perubatan Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Selangor Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Juga di hujung sana kami bawakan iaitu Haji Topek Omar selaku Pegawai Sains Kaji Serangga Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kedua-duanya. Assalamualaikum. Okey, kita nak minta Dr. Suki terlebih dahulu mungkin boleh kongsikan apakah data-data dan juga statistik terkini berkenaan dengan jangkitan demam denggi di Malaysia setakat ini. Okey. Untuk makluman semua ya, sehingga 17 September 2022 iaitu APB 37, Malaysia telah mencatatkan sebanyak 40,551 kes denggi, iaitu peningkatan sebanyak 114% ataupun 21,500 kes berbanding kepada tempoh yang sama tahun yang lepas. Iaitu tahun lepas kita mendaftar sebanyak 18,988 kes. Okay, so ini memang menunjukkan peningkatan yang mendadak sangatlah. Okay. Dan di samping itu juga kita juga telah mencatatkan sebanyak 25 kes kematian. Minta maaf, 24 kes kematian, di mana peningkatan sebanyak 118% bagi tempoh yang sama kalau berbandingkan yang tahun lepas. Tahun lepas kita mendaftar sebanyak 11 kes saja kematian bagi tempoh yang sama jugalah. So kalau kita melihat secara keseluruhan memang kes pun meningkat, juga terdapat peningkatan dalam kematian kes denggi juga. So ini memang amat membimbangkan kita je. Okey, apa punca-punca yang menyebabkan peningkatan yang mendadak itu? Okey, punca-punca yang possible kita boleh anggap sekarang adalah sebab sebelum ni kalau kita tengok trend denggi ni adalah trend cyclical. Maksudnya setiap 5 tahun akan berlaku peningkatan kes. Okey. So kalau kita sebelum ni tahun 2019, tahun 2020 merupakan kemuncak peningkatan kes denggi. So bila datangnya pandemik, kita pun dapat melihat bahawa penurunan kes berlaku. Pada waktu sama juga sebab MCO dengan PKP di mana pergerakan untuk keluar disekat, maka kita lihat nampak bahawa kes-kes denggi itu menurun. Tetapi sekarang sebab PKP dah tak ada, MCO semua dah ada, bisnes semua dah buka, dan kita dapati bahawa pergerakan dah macam biasa semula. So, bila pergerakan dah biasa semula, orang-orang yang dijangkiti dengan nyamuk Aedes ini atau dengan demam denggi ini, mereka bergerak, bila mereka bergerak, mereka juga akan menyebarkan penyakit ini. Apabila nyamuk denggi di kawasan-kawasan lain menggigit individu-individu yang mempunyai virus. So ianya memudahkan untuk penyebaran nyamuk, penyebaran demam denggi ini. Ya, walaupun nyamuk Aedes itu vektor, tapi kita sebagai manusia juga perlu mengambil langkah berjaga-jaga untuk mengekang demam denggi ini. Okey, Tuan Haji Topek sendiri kalau boleh kongsi, adakah nyamuk Aedes dan demam denggi ini boleh dihapuskan secara total? Okey, isu denggi ini disebabkan oleh nyamuk Aedes lah. So maknanya kalau kita nak hapuskan demam denggi ini, bermaksud kita kena hapuskan nyamuk Aedes tu. Tetapi itu bukan sesuatu yang mudah. Dan sebenarnya untuk kita hapuskan nyamuk Aedes secara total ni memang kita boleh katakan agak mustahil. Kenapa saya kata begitu? Sebab ada beberapa ciri yang pada nyamuk Aedes yang kita rasa menyebabkan sukar untuk kita mengawal pembiakan nyamuk Aedes ni. Yang pertama sekali kita lihat nyamuk Aedes ni dia dia mampu untuk menyesuaikan diri dia dalam keadaan bekas tu yang kita kata kurang makanan, kepadatan tinggi, jadi menyebabkan dia akan terus membiaklah. Yang keduanya, nyamuk Aedes ni dia mampu, selain daripada yang Dr. Suki kata tadi, maknanya manusia yang ada kena denggi dia akan menyebarkan membawa virus ke mana-mana saja. Ada juga ketikanya virus tu tak perlu didapat pada manusia. Dia boleh dapatkan virus tu daripada daripada anak dia sendiri. Bermaksud kat sini nyamuk Aedes ni dia mampu untuk memindahkan virus demam denggi kepada anak dia. Jadi maksudnya selagi bekas pembiakan tu ada, selagi itulah dia akan terus membekalkan nyamuk yang ada virus ni. Itu yang kedua. Yang ketiganya, nyamuk Aedes ni dia suka apa yang kita panggil istilahnya skip oviposition. Bermaksud dia
tidak akan bertelur dalam satu bekas. Dia akan bertelur dalam banyak bekas. Ambil contoh macam kita sebenarnya ada 2 spesies nyamuk Aedes yang kita bimbang, iaitu pertama sekali nyamuk Aedes albopictus, satu lagi nyamuk Aedes aegypti. Dua-duanya adalah vektor demam denggi. Contoh macam albopictus, dia hanya 9% saja yang dia lepaskan telurnya dalam single bekas yang satu. Bermaksud 90% lagi tu dia akan bertelur dalam bekas-bekas yang lain. Jadi bermaksud kalau kita jumpa satu bekas di satu kawasan, bermaksud ada bekas-bekas lain yang berdekatan. Sebab tu kita perlu hapuskan bekas-bekas tu dan menyebabkan dia agak susah untuk kita hapuskanlah. Dan seterusnya selain daripada itu, nyamuk Aedes ni pula dia memang orang kata apa, dia cepat membiak. Asal berlaku perubahan cuaca dia akan membiak dengan cepat. Jadi itu menyebabkan sebenarnya kenapa kita rasa agak mustahil untuk kita hapuskan nyamuk Aedes ni, bermaksud agak mustahil jugalah untuk kita hapuskan demam denggi. Tetapi apa yang penting adalah kita boleh kurangkan. Kita kurangkan demam denggi dengan cara kita mengurangkan pembiakan nyamuk Aedes yang terdapat di sekeliling kita. Okey, kita akan kongsi langkah dari satu ke satu untuk kita mengurangkan pembiakan nyamuk Aedes ketika nanti. Dr. Suki mungkin berkongsikan terlebih dahulu bagaimana sukarnya untuk kita menghapuskan nyamuk Aedes ini secara total yang merupakan vektor kepada demam denggi ini. Jadi apakah antara strategi dan juga tindakan yang diambil oleh pihak KKM untuk orang kata mengurangkan keterukan ataupun keseriusan yang dibawa oleh nyamuk Aedes ni? Okey, untuk bagi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita memang telah mengadakan beberapa inisiatif lah untuk memastikan bahawa penyakit demam denggi ini kita dapat kontrol, sebab kita memang tahu sebab yang kita tidak boleh menghapuskan penyakit demam denggi ini, tetapi kita boleh pastikan bahawa dia berada pada tahap yang moderate ataupun tahap yang kita boleh kontrol lah. So salah satu adalah kita selalu mengadakan secara peringkat kebangsaan, kita mengadakan satu mesyuarat, dikatakan sebagai mesyuarat pasukan khas petugas denggi di peringkat kebangsaan yang dianggotai oleh kementerian-kementerian yang berkaitan, agensi-agensi kerajaan juga, di mana waktu di dalam mesyuarat ini kita akan membincangkan isu-isu berbangkit mengenai penyakit denggi dan cara-cara untuk mengatasinya. Itulah satu inisiatif lah. Yang kedua adalah kita selalu memastikan bahawa informasi-informasi terbaru dan berkaitan dengan dengue, terutamanya cara-cara untuk mencegah penyakit dengue ini, selalu kita promosikan kepada masyarakat, ianya melalui media massa, media sosial. Okey. Yang ketiga, kita juga menggerakkan komuniti. Dan cara kita menggerakkan komuniti adalah dengan mengadakan kita panggil kombi ataupun communication behavior communication behavioral for behavioral impact. Sorry, sejuk sangat saya susah. Saya faham sejuk. Communication for brain impact ni, di mana sukarelawan ni akan pergi ke lokaliti-lokaliti yang ada wabak ataupun wabak panas ataupun hotspot yang kenali. Mereka akan cuba menggerakkan komuniti setempat untuk membersihkan kawasan-kawasan persekitaran. Sebab kita ingin mendidik kepada masyarakat bahawa kebersihan adalah amat penting untuk kita membendung penularan penyakit denggi ini. Sebab kita tahu bahawa jika kita memastikan kebersihan itu adalah di tahap yang bagus, terutamanya kita dapat menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes, maka pasti kita dapat mengurangkan penyebaran penyakit denggi. Okay. Dan last kali kita juga mempunyai beberapa lokaliti di mana pihak KKM telah mentukar strategi daripada kajian kepada operasional, iaitu projek berwolbachia, di mana untuk Malaysia setakat ini kita mempunyai sebanyak 25 lokaliti yang mempunyai nyamuk berwolbachia yang dilepaskanlah. So setakat ini boleh katakan bahawa ia menunjukkan penurunan yang baguslah untuk kita. Okey. Yes. Okey, mencegah itu lebih baik daripada merawat kan? Yes. Okey, nyamuk wolbachia ni menarik sebenarnya. Kita minta Tuan Haji Topik untuk kongsikan berkenaan dengan nyamuk wolbachia ni, bagaimana supaya ia boleh membantu untuk mengurangkan risiko demam denggi ni. Okey, untuk nyamuk wolbachia ni sebenarnya dia merupakan satu strategi baru lah yang KKM cuba laksanakan bagi membendung kes demam denggi ni. So apa yang untuk nyamuk wolbachia ni bermaksud adalah dalam badan nyamuk tu dah ada bakteria wolbachia ni yang dia akan menyebabkan perkembangan virus tu terencat. Jadi bermaksud walaupun nyamuk tu dia ada virus denggi, tetapi dia tidak boleh menyebabkan tak boleh menyebabkan demam denggi kepada manusia. So dalam hal ini sebenarnya kalau tidak sebenarnya
Wolbachia ni sebenarnya ada bakteria ni sebenarnya ada pada yang semula jadi pada contoh pada pada lalat, pada rama-rama, pada laba-laba, tetapi tidak ada pada nyamuk. Jadi apa kita buat sebenarnya, kita suntik bakteria Wolbachia ni ke dalam telur nyamuk tu. Cuba bayangkan telur nyamuk kecil, halus, tapi kita gunakan teknologi yang ada, kita suntik telur suntik Wolbachia ni ke dalam telur nyamuk. So lepas tu bila dia menetas, automatiknya nyamuk yang terhasil tu adalah nyamuk yang Wolbachia. So dalam hal ni dia ada perbezaan kat situ. Contohnya kalau nyamuk yang ada Wolbachia ni ada nyamuk jantan. So nyamuk jantan ni biasanya kalau dia mengawan dengan nyamuk yang tak ada Wolbachia, telur ni tak boleh menetas. Oh, okey. Kalau nyamuk betina yang ada Wolbachia, bila dia mengawan dengan nyamuk jantan liar, dia akan menghasilkan nyamuk yang ada Wolbachia. Begitu juga kalau nyamuk betina yang ada Wolbachia mengawan dengan nyamuk jantan yang ada Wolbachia pun akan menghasilkan nyamuk yang Aedes yang Wolbachia. Jadi dengan proses ini sebenarnya kita gunakan untuk meneruskan projek ni lah. So dengan ada ini, sebab tu bila kita buat pelepasan nyamuk ni di lokaliti yang bermasalah, kita berharap populasi nyamuk Aedes Wolbachia dia akan meningkat dan seterusnya dapat membendung kes demam denggi lah. Tetapi itu hanya berlaku pada nyamuk Aedes aegypti. Tapi kita ada lagi satu nyamuk Aedes, iaitu nyamuk Aedes albopictus yang kebiasaannya membiak di luar rumah. Di kawasan-kawasan no man's land, kawasan-kawasan kebun-kebun. Yang ini yang kita cuba bendung supaya selain kita untuk nyamuk Aedes aegypti kita seolah kita dah kita dah cuba ada strategi kita, tetapi untuk nyamuk Aedes albopictus ni masih lagi kita memerlukan kerjasama daripada penduduk, orang ramai untuk memastikan bekas-bekas pembiakan untuk nyamuk Aedes albopictus ni dihapuskan secara total. Baru kita boleh dapat menyaksikan pengurangan populasi nyamuk yang seterusnya boleh mengurangkan kes demam denggi. Okey, sebab itulah kadang-kadang kalau kita nampak kena gigit nyamuk, ada ciri-ciri nyamuk Aedes tu kaki berbelang kan dan sebagainya, tapi beberapa minggu selepas itu kita tidak dijangkiti nyamuk denggi. Barangkali dia ada bakteria Wolbachia. Mungkin. Okey, doktor kalau boleh kongsikan, mungkin ramai lupa kan simptom-simptom yang dibawa oleh demam denggi ni, apakah bentuk rawatan yang diberikan kepada mereka yang terkena jangkitan demam denggi ni? Selalunya apabila seseorang individu telah jangkiti oleh nyamuk Aedes yang mempunyai virus denggi, selalunya dia akan mengambil masa selama 4 hingga 7 hari sebelum menunjukkan simptom. Dan simptom-simptom awal yang akan ditunjukkan adalah seperti demam, sakit-sakit otot atau sakit-sakit badan, ruam-ruam di badan, dan kadang-kadang juga mungkin ada muntah ataupun ciri birit. Tetapi di sini saya ingin menekankan bahawa jika seseorang individu itu disyaki mempunyai demam denggi dan mempunyai tanda-tanda amaran ataupun warning signs seperti muntah-muntah yang berterusan, ciri birit yang berterusan ataupun sakit perut ataupun rasa macam nak pitam ataupun susah untuk makan minum, perlu mendapatkan rawatan dengan segera di fasiliti-fasiliti kesihatan sama ada hospital ataupun klinik-klinik kesihatan. Sebab untuk denggi ini, sebab dia mempunyai 3 fasa. Fasa febrile, fasa kritikal dan fasa recovery. Sebenarnya fasa febrile itu adalah 1 hingga 3 hari ataupun pada waktu awal di mana pesakit itu akan mempunyai tanda macam demam. Tapi pada hari ke-4 ke hari ke-5, pesakit itu mungkin tidak mempunyai demam, dia akan rasa macam dia dah selesa. Tapi pada waktu itulah merupakan waktu yang paling kritikal. Sebab waktu itulah kita punya badan akan cuba untuk recover baliklah dengan lawan dengan virus denggi itu. So maka itu orang itu jika dia rasa tak ada demam tapi dia juga mempunyai masalah simptom lain, dia mungkin tidak akan menganggap benda itu serius. Dia akan hanya biarkan, dia tak akan datang untuk mendapatkan rawatan. Tapi waktu itulah waktu paling kritikal. So jika anda mempunyai tanda-tanda seperti itu, seperti saya mention tadi, seperti muntah-muntah yang berpanjangan ataupun sakit perut ataupun ciri birit, perlu dapatkan rawatan dengan segera. Sebab untuk denggi memang tak ada rawatan khusus, tapi hanya kita adalah rawatan bersimptomatik saja. Itulah setakat ini rawatan kita ada. Sama macam COVID juga, denggi ni. Cuma sekarang ni kita boleh kawal jadi endemik denggi ni di secara berterusan. Okey, terima kasih kepada Dr. Suki dan juga Tuan Haji Topik. Ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi kepada masyarakat Malaysia dan juga beri kesedaran berkenaan dengan demam denggi ini. Kita